Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Tuan Ali Zainal Abidin bin Rosli, iaitu pensyarah bagi subjek Integriti dan Anti Rasuah Universiti Sultan Azlan Shah beserta kesemua penonton sekalian. Saya, Sazali dan rakan-rakan saya daripada kelompok Rainbow ingin menceritakan tentang sesebuah kes rasuah yang bertajuk Skandal Rasuah Melibatkan FIFA. Apabila kita nak menceritakan tentang kes skandal rasuah, kita mestilah kenal dahulu tentang organisasi yang menjadi fokus kita pada hari ini, iaitu Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai FIFA. Tapi, tahukah anda, FIFA itu sebenarnya merupakan badan pentadbiran antarabangsa untuk sukan bola sepak, futsal dan bola sepak pantai yang ditubuhkan pada 21 Mei 1904 di Paris. FIFA bertanggungjawab untuk mengawal dan mempromosikan sukan bola sepak di seluruh dunia. Ia mengadakan kejohanan antarabangsa utama seperti Piala Dunia, FIFA World Cup yang diadakan setiap 4 tahun dan dianggap sebagai salah satu acara sukan paling popular di dunia. Skandal ini merupakan pendedahan skandal terbesar di dalam sejarah bola sepak secara keseluruhannya, di mana terlibatnya pendedahan tentang bagaimana pegawai-pegawai FIFA menerima rasuah demi bidaan bagi hak negara tuan rumah, hak televisyen dan tawaran pemasaran. Skandal ini juga menjadi punca bagaimana Rusia dan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2018 dan 2022. Terdapat beberapa faktor dalam berlakunya kes skandal rasuah ini. Yang pertama ialah budaya rasuah. Budaya rasuah dan sogokan telah lama berakar umbi di dalam FIFA, terutamanya berkaitan kejohanan besar seperti Piala Dunia. Pegawai-pegawai FIFA turut menerima berjuta-juta wang dalam bentuk sogokan daripada syarikat-syarikat besar yang menginginkan hak pemasaran dan penyiaran yang lebih menguntungkan. Pegawai FIFA juga turut tertuduh dalam menerima wang sogokan tersebut bagi mempengaruhi undian untuk hak penganjuran Piala Dunia 2018 dan 2022. Hal ini menyebabkan Rusia dan Qatar memenangi bidaan tersebut. Yang kedua ialah kekurangan ketelusan dan pemantauan. FIFA beroperasi dengan sedikit pemantauan luar yang mengakibatkan rasuah ini berleluasa. Organisasi ini tidak melaksanakan kawalan kewangan yang betul dan menggunakan audit bebas. Hal ini menjadikan perbuatan tersebut mudah dilakukan oleh presiden-presiden FIFA. FIFA juga hanya dikawal oleh beberapa individu yang berpengaruh, termasuk Sepp Blatter, iaitu presiden FIFA pada ketika itu. Perkara ini akan mengakibatkan rasuah boleh berkembang dan berleluasa tanpa had. Kesalahan yang dikaitkan dengan akta. Dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh FIFA ini, mesti ada akta dan undang-undang yang digunakan untuk sabit kesalahan dan memberi hukuman yang setimpal. Mari kita uraikan. Yang pertama adalah Akta RICO, bidang kuasa Amerika Syarikat. Penerangan. Akta RICO membenarkan pendakwaan individu yang terlibat dalam sindiket jenayah yang sedang berjalan. Seperti jenayah terancam, ia pada asalnya direka untuk memerangi mafia, tetapi telah digunakan untuk entiti jenayah berskala besar yang lain. Aplikasi. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendakwa pegawai FIFA di bawah Akta RICO menganggap FIFA sebagai organisasi korup yang terlibat dalam aktiviti racketeering haram termasuk rasuah dan pencucian wang haram. Yang kedua, Akta Penipuan Waya, bidang kuasa Amerika Syarikat. Penerangan. Undang-undang ini melarangkan penggunaan komunikasi waya antara negara atau antarabangsa seperti telefon, internet, email untuk melaksanakan skim penipuan. Aplikasi. Pegawai FIFA didakwa di bawah akta ini kerana menggunakan cara elektronik untuk memudahkan skim penipuan mereka, termasuk mengatur sogokan dan pembayaran balik. Antara hukuman yang telah dijatuhkan ialah Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa iaitu FIFA telah menggantung bekas Presiden
Persatuan Bola Sepak Paraguay, Juan Angel Nepot, semua hidup selepas 2 minggu dia dijatuhi hukuman penjara 9 tahun oleh Mahkamah Amerika Syarikat dan dikenakan denda sebanyak 1 juta Swiss Francs bersamaan 4.1 juta ringgit Malaysia dikenakan atas kesalahan rasuah yang dilakukan olehnya. Malah, dia turut diarahkan oleh pihak mahkamah untuk mengembalikan semula wang rasuah yang bernilai 3.3 juta dolar yang bersamaan 14 juta ringgit Malaysia yang diterimanya ketika itu. Implikasi kepada individu, organisasi dan negara. Oleh kerana jenayah ini berlaku, terdapat implikasi yang berat kepada individu, organisasi dan negara yang membawa impak yang besar kepada sukan bola sepak secara keseluruhan. Skandal ini juga membawa kesedaran terhadap korupsi yang bersistematik di dalam organisasi berskala global, bukan sahaja FIFA tapi kepada organisasi sukan lain juga. Antara implikasi kepada individu ialah penangkapan dan pendakwaan beberapa pegawai tinggi FIFA termasuk bekas naib presiden FIFA Jeffrey Webb, Jose Maria Meril dari Brazil dan Juan Angel Nepot menghadapi pelbagai pertuduhan jenayah seperti penipuan am, penipuan waya dan pencucian wang haram. Individu yang didapati bersalah dijatuhkan hukuman penjara, dikenakan denda yang berat dan dirujukkan aset yang diperoleh secara haram. Seterusnya, implikasi terhadap organisasi iaitu reputasi FIFA. Kerosakan reputasi teruk, imej FIFA sebagai badan organisasi sukan global yang dipercayai telah hancur menyebabkan ketidakpercayaan orang ramai. Skandal itu mendedahkan rasuah yang berakar umbi dalam organisasi, mencemarkan kredibilitinya, kehilangan tajaan dan stok syarikat. Peranjat utama seperti Coca-Cola, Adidas dan Visa menyatakan kebimbangan terhadap skandal itu dengan beberapa pihak mengancam untuk memutuskan hubungan dengan FIFA melainkan pembaharuan yang ketara dilaksanakan. Akhir sekali, implikasi terhadap negara iaitu proses pembinaan negara host Piala Dunia 2018 dan 2022. Skandal itu mendedahkan bahawa rasuah mempengaruhi proses pembinaan untuk menghancurkan Piala Dunia. Negara-negara seperti Rusia 2018 dan Qatar 2022 berada di bawah siasatan apabila timbul pendakwaan bahawa undi bidaan dipengaruhi melalui pembayaran haram. Walau bagaimanapun, tiada tindakan rasmi diambil untuk menyokong keputusan ini. Langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Setelah hujah tentang impak skandal rasuah ini kepada sukan bola sepak secara keseluruhan, langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah mesti dibangunkan dan dilaksanakan bagi mencegah daripada berlakunya kes berskala besar seperti ini. Langkah yang pertama, pembaharuan pentadbiran. Langkah ini adalah untuk menghadkan tempoh posisi pegawai tertinggi FIFA untuk menghalang penyatuan kuasa dan juga menubuhkan jawatan kuasa etika yang benar-benar bebas untuk menyiasat perbuatan jenayah. FIFA juga perlu mendedahkan keputusan transisi kewangan dan proses pembinaan secara terbuka untuk memastikan accountability dan integriti. Langkah kedua, accountability kewangan. Langkah yang kedua, mensyorkan pengauditan kewangan yang tetap dan bebas dengan keputusan awam yang perlu dilaksanakan, dan FIFA juga mesti memperkukuhkan perlindungan untuk menggalakkan pelaporan rasuah. Di samping itu, FIFA harus menghadkan komisen kepada pegawai-pegawainya bagi mengurangkan insentif kewangan untuk rasuah. Pengajaran yang utama bagi skandal kes rasuah 2015 ini adalah kuasa yang tidak terkawal dan ketelusan yang rendah boleh membawa kepada rasuah bersistematik walaupun organisasi yang terhormat di skala global. Skandal tersebut menekankan keperluan untuk pentadbiran yang tegas, pengawasan yang bebas dan accountability dalam kesemua pihak. Ia juga menunjukkan bahawa tiada entiti yang boleh dilepaskan daripada undang-undang kerana organisasi yang berkuasa pun boleh dijatuhkan melalui tindakan undang-undang dan kerjasama antarabangsa. Walaupun kes itu telah lama berlaku, akan tetapi pihak berkuasa tetap berusaha keras mencari bukti yang kukuh bagi menjatuhkan hukuman kepada semua pesalah rasuah FIFA tersebut. Itu sahaja daripada kami, kumpulan Rembo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.